Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 4 akan menghuraikan isu semasa melalui perspektif perbandingan falsafah sebagai asas bagi menjalinkan dialog antara budaya. Bab 6. Epistemologi. Kami akan membincangkan apa itu epistemologi, isu semasa berkaitan epistemologi, kesan dan juga langkah-langkah penyelesaiannya. Apa itu epistemologi? Epistemologi berasal dari bahasa Yunani iaitu episteme dan logo. Episteme membawa maksud pengetahuan dan ilmu, manakala logo membawa maksud fikiran, kajian atau teori. Dalam bahasa mudahnya, epistemologi ini membawa maksud pengetahuan yang benar. Terdapat 4 sumber ilmu dalam epistemologi ini iaitu panca indera, wahyu, akal dan hati ataupun institusi. Ruang lingkup epistemologi ini meliputi hakikat, sumber dan kesalahan pengetahuan. Epistemologi ini memudahkan seseorang itu untuk melihat apa yang mungkin dan tidak mungkin dalam bidangnya. Isu semasa yang akan dibincangkan dalam bab ini ialah Revolusi Industri 4.0. Sains dan teknologi moden pada masa kini telah menghasilkan kesan-kesan jangka panjang yang menggerunkan. Terdapat beberapa kesan dari isu semasa mengenai revolusi industri 4.0. Antaranya, wujud dalam bentuk senjata-senjata nuklear, senjata kimia dan biologi, pencabulan alam sekitar, kejuruteraan genetik dan sosiobiologi yang menuju ke arah penguasaan dan dominasi bentuk baru. Seterusnya, pengasingan ilmu daripada perhatian sosial, moral dan etika dan pencarian ilmu ini untuk kepentingan sekular dan kuasa material serta penguasaan ke atas manusia dan alam. Yang ketiga, dengan kemarahan revolusi industri 4.0 terutamanya artificial intelligence, persoalan nilai dan etika dalam sains dan penghasilan teknologi menjadi isu fundamental. Dan yang terakhir, penggunaan sains untuk tujuan imperialisme yang ternyata daripada penyerapan sains di universiti ke dalam penyelidikan rahsia yang dibiayai oleh jabatan-jabatan pertahanan, pengasingan manusia dan alam, penjajahan komputer pada ketenteraan individu. Antara langkah-langkah penyelesaian yang boleh diambil bagi mengatasi isu semasa ini ialah: yang pertama, nilai-nilai positif yang bersifat halal perlu diangkat menjadi prinsip panduan untuk aktiviti sains dan polisi sains, manakala nilai-nilai negatif yang bersifat haram, zoom dan diak menjadi tanda aras yang menunjukkan batasan-batasan sains yang sah. Yang kedua, pengkajian mengenai perkembangan sains dan teknologi di dunia serta implikasinya bagi mengenal pasti nilai-nilai positif dan negatif. Ini bertujuan bagi penilaian semasa impak dan proses penyaringan kesan-kesan sains dan teknologi tersebut mengikut keperluan sebenar ummah. Seterusnya, kepentingan konsep, adil, istilah dan zoom yang mengambil kira aspek-aspek keadilan, kepentingan awam serta kezaliman dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi dan psikologi, di mana sifat tanggungjawab sosial dan sifat utilitarian yang ada pada sains ditentukan. Dan akhir sekali, pewujudan mekanisme kerjasama dalam bidang pembangunan dan penyelidikan sains dan teknologi di antara negara-negara yang lain. Hubungan kerjasama boleh bersifat perkongsian kepakaran dan teknologi, termasuk perkongsian sumber dan dana dalam pembangunan sains dan teknologi yang dikenal pasti. Seterusnya ialah bab ke-7, iaitu ideologi. Kami akan membincangkan relativism, modernism dan pasca-modernism dalam revolusi perindustrian keempat. Relativism difahamkan sebagai satu kepercayaan di mana kebenaran dan nilai kemanusiaan tidak mempunyai sumber yang mutlak dan hanya sah mengikut individu atau kebudayaan tertentu. Dalam revolusi perindustrian keempat, otomasi dan kebergantungan pada teknologi mampu melahirkan sifat relativism dalam kalangan manusia, dan ini mampu mengubah perspektif manusia terhadap realiti kehidupan serta hubungan manusia dengan Tuhan, alam dan sesama manusia. Otomasi dan teknologi AI dikatakan mampu mengubah cara kehidupan, terutamanya dari segi pekerjaan. Dengan wujudnya otomasi dan teknologi AI, lahirlah 4 ideologi yang menjelaskan kehidupan manusia bersama teknologi ini. Ideologi tersebut ialah pemanfaatan teknologi ini untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan seperti menyembuhkan semua penyakit, termasuklah kematian, menjadikannya alat untuk memperbaiki dan menambahbaikkan keupayaan diri, hidup dalam ketakutan kerana keupayaan otomasi dan AI akan melampaui keupayaan manusia sendiri, atau kehidupan akan kekal sama seperti biasa kerana AI tidak akan dapat menjadi seperti manusia sepenuhnya, apatah lagi lebih baik dari manusia. Modernism bermaksud berfikir secara moden di mana kritikan terhadap yang silam dan klasik sebagai tidak tepat dan tidak benar. Modernism dan pembangunan seni bina moden.
Seni bina moden telah menguasai gaya seni bina untuk kebanyakan bangunan perindustrian dan institusi bagi memudahkan proses pembinaan serta mempunyai kos yang lebih rendah dalam skala yang besar berbanding gaya seni bina tradisional. Revolusi modernisme bermula dengan penggunaan besi dan konkrit untuk membina struktur yang lebih kuat. Gaya seni bina modernisme memfokuskan kepada logik di mana reka bentuk moden biasanya menghapuskan kebisingan visual dan menampilkan semula ruangan yang mempunyai fungsi teras mereka tersendiri. Pasca modernisme merupakan fahaman baru yang bersifat anti-agama atau anti-Tuhan yang merupakan lanjutan daripada fahaman modernisme. Pasca modernisme dan impak globalisasi terhadap sosial masyarakat. Fahaman pasca modernisme ini disebarkan melalui kaedah teknologi dan media untuk melahirkan fahaman pasca modernisme dalam diri individu. Ia menggunakan rangkaian seperti Google, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Ini mengakibatkan manusia akan mementingkan kebebasan diri kerana pemikiran dan tingkah laku mereka telah dipengaruhi oleh media, tanpa memikirkan pendapat orang lain. Dengan adanya teknologi dan media massa, timbulnya cabaran berpunca daripada fahaman pasca modernisme ini pada masa kini seperti gerakan feminisme kerana bercanggah dengan kedudukan wanita dalam ajaran agama Islam, serta kerapuhan institusi keluarga yang memberikan salah faham tentang perkataan dunia tanpa sempadan dalam kemajuan teknologi kerana ia akan menyebabkan tiadanya batasan agama atau akhlak dalam tingkah laku seseorang. Assalamualaikum kepada Ustaz Osman. Hari ini saya Muhammad Muaz akan membentangkan dekolonisasi bagi kumpulan 4. Come on. Istilah dekolonisasi. Dekolonisasi berasal dari perkataan kolonial. Kolonial diistilahkan sebagai taklukan satu kuasa besar kepada satu kuasa kecil. Kolonisasi pula adalah proses berlakunya penaklukan tersebut. Sebagai contoh, kuasa barat berjaya menakluki tanah Melayu pada satu masa dahulu di mana kita terpengaruh dari segi sistem pemerintahan dan pendidikan. Dekolonisasi pula proses membebaskan diri dari elemen-elemen kolonisasi. Sebagai contoh, pejuang tanah air berusaha memerdekakan tanah Melayu dari pengaruh kuasa barat. Isu semasa berkaitan dekolonisasi. Penjajahan Israel terhadap Palestin merebut banyak nyawa dan memusnahkan harta benda awam dan alam sekitar. Proses dekolonisasi ialah salah satu cara untuk menghentikan tindakan itu dan juga dapat mengelakkan rakyat yang tidak bersalah daripada kehilangan nyawa dan kemusnahan harta benda mereka. Seterusnya adalah kesan dekolonisasi. Dekolonisasi bukan hanya mewakili kebebasan dan kekuasaan nasional, tetapi juga mendorong neokolonialisme dan keterbelakangan. Negara-negara yang mencapai kemerdekaan, mereka tidak akan menemui sistem ekonomi sesuai. Kekurangan pembangunan yang merangkumi ketiadaan struktur sosial pentadbiran yang stabil yang menjadi sebab pertumbuhan penduduk yang tinggi dan menyebabkan peningkatan kelaparan. Konteks ini juga menimbulkan kekurangan struktur dan cara teknikal kerana tidak ada pengeluaran tempatan yang menyiratkan bahawa sumber-sumber penting mesti diimport. Sebaliknya, negara-negara ini cenderung untuk tidak menyeimbangkan sistem sosial dengan nasionalisasi industri dan secara beransur-ansur menghilangkan modal. Cara penyelesaian bagi masalah ini ialah Israel perlu memberhentikan pengepungan Gaza dengan memberi peluang kepada Gaza untuk memerintah dan mempunyai kuasa penuh seperti negara berdaulat lain terhadap wilayahnya. Israel perlu keluar daripada tebing barat dan merobohkan tembok-tembok yang memisahkan rakyat Palestin serta mengembalikan tanah dan rumah-rumah yang telah dirompak daripada rakyat Palestin. Israel juga perlu memberi kuasa kepada rakyat Palestin di tebing barat untuk memerintah sendiri di tebing barat sama seperti di Gaza. Israel tidak boleh menyekat dan melarang rakyat Palestin untuk kembali ke tanah air mereka. Israel juga perlu memberhentikan pemerintahan apartheid terhadap rakyat Palestin tanpa mengira agama. Israel perlu bertanggungjawab di atas kekejaman dan penindasan terhadap rakyat Palestin.